السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, nyambung perbahasan daripada Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita pada malam ni ialah pada muka surat 102, iaitu pada tajuk Hidayah dan Kesesatan. Kita dah sentuh sikit pada perbahasan sebelum ni, tapi kita belum tengok huraian dia. Cuma sebelum pada kita masuk dan kita bahas, saya nak sebut tentang satu perkara. Perkara ni mungkin tak berkaitan dengan apa yang kita nak bahas pada malam ni, tapi kita pernah sentuh benda ni dalam buku ni, iaitu dalam buku Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah, iaitu berkaitan dengan amalan tawassul. Saya sebut benda ni sebab ada orang tanya dan dia minta untuk saya sentuh. Benda ni sudah maklum dan kita tahu. Orang kata apa benda yang orang selalu dengar, tawassul ni. Tawassul ni maksud dia apa? Berdoa kepada Allah Azza wa Jal melalui satu perantaraan. Perantaraan itu boleh jadi amal saleh yang kita lakukan, ataupun perantaraan itu boleh jadi orang saleh yang masih hidup. Dan kita pun tahu tawassul ni dia ada berapa kategori. Paling-paling basic ataupun paling-paling asas pembahagian dia ialah masyru' dan ghairu masyru'. Walaupun pembahagian yang lebih detail mungkin lebih banyak. Masyru' maksudnya tawassul yang dibenarkan, yang disyariatkan, dan tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan ada 3 jenis. Yang pertama ialah bertawassul dengan nama-nama Allah yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Walillahil Asma'ul Husna fad'uhu biha. Jelas. Apa-apa saja nama-nama Tuhan yang ada dalam Al-Asma'ul Husna yang 99 yang kita ketahui, dan nama Tuhan tidak terhad kepada 99 tu sahaja, lebih lagi daripada tu. Cuma yang kita maklum ialah 99. Contoh, kita sakit berat, kita pun sebut Ya Syafi, wahai Tuhan yang menyembuh, yang memberi kesembuhan, sembuhkanlah sakit aku. Itu ialah tawassul yang dibenarkan. Yang kedua ialah tawassul dengan amal saleh berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 3 orang yang sangkut dalam gua, 3 orang ni pun nak minta kepada Tuhan supaya dapat keluar pada gua tu, terbuka pintu gua tu yang terhalang dengan batu yang runtuh depan mulut pintu gua tu. Jadi masing-masing berdoa dengan amal kebaikan masing-masing. Seorang doa sikit, terbuka sikit. Seorang doa lagi, terbuka separuh. Dan seorang lagi berdoa, terbuka habis. Boleh keluar 3 orang tu. Dan dia orang pun sebut, waktu dia orang berdoa pada Tuhan supaya dibukakan pintu gua tu, dia orang pun kata, aku pernah buat baik sekian,
sekiranya buat baik yang aku lakukan ini ada nilai, ada pahala, maka aku bermohon dengan amal saleh ni permudahkanlah urusan kami. Yang tu boleh. Contoh, kita pernah sedekah ke orang, bantu orang, dan kita rasa waktu kita buat amalan tu kita ikhlas, kita pun sebut, ya Allah, aku susah sekarang ni, mudahkanlah urusan aku, sebab dulu aku pernah buat satu amal kebaikan begini. Itu pun tawassul. Itu dibenarkan. Yang ketiga ialah tawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Orang saleh yang masih hidup. Mana-mana orang yang kita rasa dia baik, kita minta dia doakan untuk kita. Itu tawassul yang masyru'. Tiada salah untuk melakukan benda tu. Boleh buat. Kategori yang kedua ialah tawassul ghairu masyru'. Yang jadi benda ni saya sebut sebab ada satu orang penceramah, ustaz, selebriti telah membuat satu kuliah khas pada waktu berlangsungnya perkampungan sunnah bulan lepas di Perlis ni. Dan kuliah tu sudah pasti tajuknya ialah untuk kontra apa yang menjadi tema kepada perkampungan sunnah tu, iaitu bercakap tentang khurafat dan juga syirik ni. Tajuk dia lebih kurang amalan-amalan golongan yang awal yang disangka syirik ataupun khurafat. Memang tajuk tu nak counter waktu berlakunya perkampungan sunnah tu lah. Jadi saya diberi keratan video dia agak panjang. Dia pun kuliah dari negeri yang tak jauh daripada Perlis ni. Saya tak nak sebutlah negeri mana. Jadi dia sebut, dia kata tawassul dengan orang mati ni boleh, sebab ada hadis tentangnya. Tadi saya sebut tawassul yang boleh 3 tu. Yang tu clear boleh. Dia pun kata dalam sebahagian besar fatwa-fatwa negeri ni ada gazetkan tentang perbuatan suka membida'ahkan amalan itu termasuk daripada benda yang boleh menimbulkan kekacauan. Antara benda-benda yang selalu dibida'ahkan ialah berkaitan dengan tawassul ni. Okay. Nanti saya akan hurai yang tu. Cuma saya nak fokus kepada apa yang dia sebut dalam video dia. Dia kata ada satu riwayat, yang mana riwayat itu daripada seorang sahabat nama dia Bilal Al-Muzani. Bukan Bilal bin Rabah. Itu sahabat Nabi yang muazzin tu. Jadi seorang lagi nama Bilal bin Haris Al-Muzani. Ada satu hadis ni, dia bukan hadis lah, dia athar. Sebab dia berlaku selepas daripada kewafatan Rasulullah. Dia athar lah. Ceritanya, saya cerita dulu apa yang dia sebut dalam kuliah dia tu. Dia kata ada satu perbuatan sahabat ni yang telah berdoa di kubur Rasulullah, menandakan Rasulullah dah wafat pada waktu tu, kerana berlaku kemarau. Dia bertawassul dengan Nabi di kubur Nabi kerana telah berlaku kemarau yang agak lama. Lalu dia pergi ke kubur Nabi dan dia sebut, ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, dia sebut depan kubur Nabi tu, Bilal bin Al-Harith Al-Muzani. Bilal bin Al-Harith Al-Muzani, dia pergi dekat kubur Nabi dan dia kata, ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, turunkanlah hujan, mintalah pada Tuhan supaya turun hujan kepada umatmu kerana mereka semua ni hampir binasa. Dia menggunakan asar ni untuk mengatakan amalan tawassul dengan orang mati. Yang ni kena clear. Saya tak kata tawassul semua tak boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Cuma yang dia bahas ialah benda yang memang para ulama sebut tak boleh. Tapi dia kata ada asar yang kata boleh. Lalu fa'atar rajulu fil manam, lalu datanglah dalam mimpi Bilal bin Al-Harith Al-Muzani itu, sahabat yang pergi dekat kubur Nabi tu, faqila lahu, satu orang lelaki datang dalam mimpi dia tu, dia duduk depan kubur Nabi, lepas pada dia minta dia balik, dia tidur, dia bermimpi. Dalam mimpi tu ada seorang lelaki beritahu dekat dia apa yang dia beritahu kepada lelaki tu. Dia kata, "I'ti Umar fa aqri'hu salam." Pergi jumpa Umar. Umar pada waktu tu jadi khalifah. Dan sampaikan salam. Nabi lah dalam cerita mudahnya, mafhum mudahnya ialah yang datang tu Nabi dalam mimpi Bilal bin Al-Harith Al-Muzani.
wa akhbirhu annahum yusqaun, dan beritahu kepada Umar, beritahu kepada semua orang, suruh Umar beritahu, tak lama lagi hujanlah di Madinah ni. Kemudian riwayat itu ditutup dengan kata apa, satu komentar daripada Imam Ibn Katsir ni, wa hadza isnadun sahih, sanad kepada riwayat ni sahih. Jadi kata inilah bukti menunjukkan bahawasanya ianya sahih, boleh buat, tak salah. Yang kata tak boleh buat tu kalut, nak kata orang tu bid'ah, nak kata orang tu syirik. Dia putar kot tu lah cerita dia. Okay. Pertama, saya nak sebut, tidak dinafikan isu tawassul dengan orang yang sudah mati ianya menjadi perbezaan pendapat di kalangan ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang ujung-ujung ni, maknanya lepas daripada 500 tahun dan ke atas, sampailah kepada Imam As-Suyuti, sampailah kepada Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dululah, baru Imam Suyuti, dan kemudian lagi. Dan memang kita akui pada peringkat awalnya dia tiada permasalahan pada isu ni. Semua clear, yang zaman-zaman awal ni semua clear. Tak boleh pergi kepada orang yang dah mati ni. Hanya boleh pergi pada orang saleh yang hidup saja untuk kita bertawassul. Tapi nak pergi kepada orang yang dah mati tu tak boleh. Cuma yang ujung-ujung tu dia kata boleh. Saya tak nak bahas lah apa evidence yang dia kata boleh. Tapi orang yang duduk dalam bidang akademik, orang yang belajar agama, dia akan tahu isu ni ialah isu yang perlu dilihat daripada sudut-sudut yang lebih luas lagi. Sebagai orang yang belajar agama, dia kena tahu tanggungjawab untuk menilai setiap hukum-hukum yang datang kepada orang Islam. Okay. Pertama saya nak sebut, riwayat yang dibaca oleh beliau, riwayat tu ialah riwayat yang telah diletakkan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah. Kebetulan kitab ni ialah kitab yang saya tengah kaji untuk pengajian pasca siswazah sajalah. Memang kita duk buat kajian terhadap buku ni. Okay. Kita tahu Imam Ibn Katsir, dia tulis tafsir Ibn Katsir ada style dia. Waktu dia datangkan riwayat-riwayat hadis. Waktu dia tulis Al-Bidayah wan Nihayah, ada style dia yang lain. Orang yang duduk dalam bidang ni, dia akan tahu Ibn Katsir, dia tulis buku ni, kecenderungan dia dalam menilai riwayat-riwayat beza. Dia tulis buku lain, kecenderungan dia menilai riwayat-riwayat beza juga. Okay. Pertama kita kena tahu, kita kena buka buku tu. Bukalah buku tu. Bila mana buka, memang ada pun riwayat seperti mana yang ustaz tu sebut. Memang ada. Cuma riwayat tu datang kemudian, sebelum satu riwayat yang duduk atas daripada riwayat yang dia baca tu. Riwayat yang dia baca ialah riwayat daripada satu orang perawi, nama dia Malik Ad-Dar. Itu perawi pertama. Sebelum pada tu Ibn Katsir dia bawa satu lagi riwayat daripada satu orang perawi, nama dia Saif. Dia bawa riwayat Saif dulu, baru riwayat Malik Ad-Dar. Riwayat Saif lebih panjang berbanding riwayat Malik Ad-Dar. Kalau orang buka kitab, dia akan tahu. Saya terpaksa sebut benda ni walaupun kita rasa macam kritikal ataupun macam payah nak faham ni, tapi saya kena sebut supaya orang jelas riwayat ni. Mungkin orang-orang yang duk tunggu ni, dia nak tengok macam mana perbahasan ulama tentang isu ni. Riwayat Saif tu panjang. Riwayat Saif tu panjang. Ada saya bawa sini tapi saya tak baca semua. Cuma saya nak katanya ialah ketika mana Bilal bin Al-Harith Al-Muzani ni, dia pergi ke kubur Nabi dan dia bermimpi. Dalam mimpi dia tu datang satu orang lelaki, suruh beritahu pada Umar, beri salam pada Umar dan beritahu pada Umar sesuatu. Riwayat Saif dia beza sikit. Riwayat Saif tu kata, "I'ti Umar fa aqri'hu minni salam." Kamu pergi jumpa Umar, kamu sampaikan salam aku pada dia, wa qul lahu, dan katakan kepada Umar, "Inna ahdi bika wa fil ahd syadidal aqdi fal kaisa ya Umar." Lain tu. Riwayat yang Malik Ad-Dar tadi hanya sebut fa akhbirhu, beritahu kepada mereka hujan akan turun. Habis itu. Untuk riwayat Saif ni dia panjang sikit. Nabi datang dalam mimpi dia, Nabi beritahu,
ketahuilah perjanjianku dengannya ialah pada satu perjanjian yang sangat utuh dan sangat kuat. Maka jadi bijaklah wahai Umar. Itu lebih kurang pesanan Nabi. Yang ni lain sikit riwayat ni. Okay. Orang yang belajar dan orang yang tahu metodologi Ibn Kathir, dia akan tahu Ibn Kathir bawa riwayat ni bukan Ibn Kathir nak beritahu dekat semua orang yang baca buku dia tawassul dengan orang mati, okey. Bukan masuk tu. Sebab riwayat awal beritahu matan dia lain. Riwayat yang kedua beritahu matan dia beza. Malik Ad-Dar lain, lepas pada tu riwayat pada Saif lain. Okey. Riwayat Saif dia lebih clear lagi. Bila mana Umar dapat jumpa Bilal bin Al-Harith Al-Muzani tu, Umar pun diberitahu mimpi dia tu, mimpi jumpa Nabi, Nabi beritahu begini. Umar pun telah naik mimbar khutbah di hadapan seluruh penduduk Madinah, dan Umar tanya, anshudukum billadhi hadakum lil Islam hal ra'aitum minni syai'an takrahunahu. Aku tanya kamu, aku bersumpah dengan Tuhan yang telah memberi hidayah pada semua penduduk Madinah ni, kamu tengok aku merintah Madinah ni ada benda tak kena ke? Sebab Umar tak boleh faham apa maksud Nabi yang datang dalam mimpi Bilal tu. Tuan-tuan kena ingat, ni bukan Bilal bin Rabah, ni Bilal lain. Okay. Bilal ni ada dua orang sahabat Nabi. Okay. Jadi sahabat-sahabat lain pun tanya, respon, dia kata, Allahumma la, demi Allah wahai Umar, kami tak tengok pun kamu merintah Madinah ni ada benda kurang. Semua elok. Kurang sikit-sikit tu tak ada masalah lah. Wa amma dhak, apa benda dah jadi pada kamu? Dia pun cerita. Dia naik atas mimbar tu, dia cerita, dia beritahu Bilal Al-Muzani, seorang lelaki daripada Muzainah, datang beritahu aku Nabi mimpi, dia mimpi jumpa Nabi, Nabi suruh aku berkelakuan bijaklah pada satu urusan ni. Lalu sahabat-sahabat ni, dia dengar je cerita daripada Umar tu, cerita lelaki yang mimpi jumpa Nabi tu. Sahabat-sahabat ni pun kata, fafatinu walam yuftin, kami dah faham dah apa maksud cerita tu. Umar tak faham apa maksud dia. Lalu sahabat pun jelas terang, tak cakap lapik-lapik lagi. Sahabat kata, innamastabta'uka fil istisqa fastasqi bina. Wahai Umar, kamu faham tak maksud cerita daripada lelaki itu? Maksudnya, buatlah salat istisqa cepat-cepat. Itu maksud dia. Jangan sampai orang buat benda mengarut, kita tak buat apa-apa lagi. Riwayat awal ialah riwayat yang menunjukkan pada kita Umar, dia dapat satu cerita, dia cuba clarify dengan sahabat-sahabat lain yang mungkin sahabat-sahabat lebih faham apa maksud mimpi itu. Okay. Kedua-dua riwayat ni yang menariknya, ianya dinilai dengan hadza isnadun sahih. Memang penceramah tu dia kata riwayat ni hasan, tak ada masalah nak berhujah dengannya. Tapi saya tak tahulah, saya malah nak selidik dia tahu ataupun tidak metodologi Ibn Kathir. Tapi cara dia sebut tu simplistik, mudah sangat. Ambil satu riwayat, satu asar, tempek dekat satu hukum, nak bagi boleh buat benda tu. Okay. Orang yang belajar metodologi Ibn Kathir, dia akan tahu bila mana Ibn Kathir kata sanad kepada riwayat ni sahih, belum tentu matan itu sahih. Ini ialah teori yang umum, orang belajar hadis semua tahu. Sebab tu kalau kita tengok, Ibn Kathir sendiri pun dia sebut bahawasanya al-hukmu bis-sihhati awil hasani fil isnad la yalzimu minhu al-hukmu bidzalika 'ala al-matn. Maksud dia apa? Bila mana kita hukum satu sanad tu sahih ataupun hasan, dia tidak melazimkan matannya sahih juga. Itu, yang tu dia tak cerita, part tu dia tak cerita. Dia cerita habis dekat, dia kira sanad. Sebab tu orang yang belajar dia akan tahu bila mana satu orang ulama dia hukum sanadnya sahih, konten hadis tu belum tentu sahih lagi. Ini biasa orang belajar hadis dia akan tahu. Inilah crucialnya ilmu hadis, rumitnya ilmu hadis berbanding lapangan ilmu lain.
Dia bukan 1 tambah 1 2. Tidak semudah tu. Walaupun kita tengok dalam matan tu perawi ni okey, perawi ni okey, perawi ni okey, semua tak ada sejarah menipu. Kita tak boleh kata tak ada sejarah menipu, matan dia okey semua. Masih lagi kena tengok matan dia tu. Sebab tu kalau kita tengok sampai pada bab ni, dia akan banyak keluar istilah-istilah untuk mengkategorikan beza antara sanad dan matan. Jadi secara umumnya lah, kalau nak bawa perbahasan para ulama, dia panjang lah. Secara umumnya kita boleh sebut sanadnya okey, tapi matannya daif. Bahkan Ibn Kathir menyebut pada tempat yang lain, dan ulama-ulama kemudian menyebut pada tempat yang lain. Dua-dua riwayat tu, riwayat daripada Malik Ad-Dar dengan riwayat daripada Saif, daif semua matannya. Sanad je okey, matan dia daif. Okey. Dan para ulama menyebutkan tentang hukum bertawassul dengan orang mati. Sebahagian besar ulama yang awal tidak membenarkannya. Dari segi kekuatan dalil, dari segi kekuatan hujah, kita akan tengok larangan dia banyak. Sebab apa? Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim tentang perbuatan Umar waktu berlaku kemarau di Madinah. Dia minta siapa? Dia minta Abbas bin Abdul Muttalib berdoa. Dia minta Abbas berdoa sebab berlaku pada waktu pemerintahan orang yang sama, iaitu pada waktu Umar juga. Cuma pada kali ni, kalau kita nak pegang kata riwayat tu okey, boleh terima. Pada kali ni Umar dia lambat buat istisqa, sehingga berlakunya benda-benda yang tak sepatutnya, iaitu orang tak sabar, panas sangat, pergi dekat kubur Nabi minta. Sebab istisqa ni tak boleh buat atas dasar mesyuarat kawasan kampung. Dia kena pemerintah yang keluarkan arahan. Salat istisqa macam kita perlih kemarau lama sangat, qaryah kita je nak buat, dia tak valid. Dia kena pemerintah yang kena keluarkan arahan. Jadi sahabat-sahabat lain kata, dalam mimpi Nabi datang jumpa Bilal bin Al-Harith Al-Muzani tu, Nabi beritahu, fal kayyisu kayyis Umar, cerdiklah sikit wahai Umar. Tapi riwayat tu daif lah. Tuan-tuan jangan rasa riwayat tu betul. Riwayat tu daif. Nabi kata, cerdiklah sikit Umar, tengok benda yang utama, iaitu buatlah istisqa dengan cepat. Hadis tu pun sendiri tidak mengarahkan dan tidak membenarkan perbuatan Bilal bin Al-Harith Al-Muzani pergi ke kubur Nabi dan menyebut, ya Muhammadah, ataupun wa Muhammadah isqi li ummatik, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Kalau kita tengok matan hadis tu pun, para sahabat dia tak akan panggil Nabi dengan nama. Tak akan panggil Nabi dengan nama. Sebab riwayat daripada Saif, kita akan tengok apa yang disebut oleh Bilal bin Al-Harith, wa Muhammadah. Sahabat tak akan sebut, tak akan panggil Nabi dengan macam tu. Yang panggil macam ni ialah musyrikin je, orang yang tak masuk Islam lagi. Dia orang panggil nama. Kalau sahabat, dia akan panggil dengan pangkat Rasulullah. Dia tak akan panggil dengan nama. Jadi riwayat ini walaupun sanadnya sahih, tapi ia bukan bermakna matannya sahih. Jadi nak pakai riwayat ni untuk membolehkan, lepas tu terus buat justifikasi, kata amalan ni salah dulu buat, geng-geng ni je yang kalut kata tak buat. Cuma yang kita rasa macam something sikit bila mana dia kata golongan ni daripada yang ada PhD hadis sampai yang kerja jaga. Apa kaitan dengan jaga tepi jalan? Tak perlu sebut pun. Kerja nak bid'ah orang, kerja nak syirikkan orang, khurafatkan orang. Kita bercakap pada lapangan ilmu. Cakap pada lapangan ilmu. Saya tak nak mencontohi dia sebut macam tu. Cuma saya nak kata isu bid'ah ialah isu yang universal. Kita tak boleh dah duduk pada takut lama, bila mana perkataan bid'ah je keluar, kita pun rasa panas juga. Tak boleh macam tu. Sebab kita kena tahu, kalimah ini, ucapan ini keluar pada Nabi, dan ianya menjadi medan perbahasan yang sangat luas di kalangan para ulama untuk menjelaskan apa kategori bid'ah ni. Sebab tu kita akan tengok ada amalan-amalan yang setengah ulama kata okey, boleh. Ada ulama kata bid'ah. Itu normal. Itu benda yang orang kata apa, perbincangan ilmiah di kalangan para ulama. Okay. Cuma sebab ada propaganda, dia ada orang kata apa, suara-suara sumbang yang terang tak habis ni, lepas tu dia pandai terang dalam keadaan bahaya. Orang pun nampak macam something bahaya, padahal tak ada apa pun.
Padahal ianya ialah benda yang bersifat ilmiah lagi. Boleh dibahas dengan cara yang lebih harmoni, lebih santun lagi. Tapi dibawa dalam bentuk yang cemas, bahaya, seakan-akan ianya satu ideologi yang mengancam. Itu silap daripada orang yang menyampaikan. Saya nak sebut yang tu lah. Maknanya kalau orang nak berdalilkan hadis Malik Ad-Dar ataupun hadis daripada Saif, daripada Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, hadis tu tak kuat. Saya nak sebut yang tu ya. Hadis tu tak kuat. Hadis tu tak kuat. Sebab ustaz tu kata, lepas pada ni kalau orang kata tawassul dengan orang mati tak boleh, kita boleh lawan lah. Tak boleh lawan juga. Sebab riwayat tak kuat juga. Boleh lawan balik rupanya. Tapi itulah kadang-kadang kesian. Kita malah nak sebut sangat isu ni sebab benda ni orang dah tahu. Tambah pula nama dia pun agak popular sehari dua ni sebab dia suka baca doa dekat banyak majlis. Jadi saya malah sebutlah. Tuan-tuan carilah siapa ustaz rajin baca doa dekat majlis orang. Siapa dia? Cuma saya nak sebut dia lah yang sebut. Okay, dia yang sebut. Okay. Cuma saya nak kata riwayat dia tu tak kuat lah. Tak orang kata apa, tak solid dia bawa macam tu. Sebab dia bawa dalam bentuk seolah-olah benda tu hanya ada satu je. Sedangkan benda tu perlu perbahasan lagi. Nak kena faham elok-elok kata-kata Ibnu Katsir bila mana dia hukum riwayat dalam Al-Bidayah wan Nihayah dengan dia kata hadzal isnadus sahih. Sanad hadis ni sahih. Masih ada perbincangan. Orang yang belajar daripada Ibn Salah dia akan tahu benda ni. Orang yang belajar daripada metodologi Ibn Katsir dia akan tahu. Tapi kalau kita baca terjemahan ataupun kita baca Arab, lepas tu kita faham dari segi link bahasa dia saja, terma dia saja, dia menyebabkan kita akan faham selapis je lah. Kita kena tahu metodologi Ibn Katsir tu. Okay. Dan saya tak menafikan ada perbahasan ulama, tapi mutaakhirin tentang isu bolehnya tawassul dengan orang mati. Yang selamatnya ialah bertawassul dengan orang hidup, orang soleh yang hidup. Yang tu selamat. Yang bertawassul dengan orang mati ni walaupun ada mutaakhir membolehkan, tapi dia masih lagi yang kata apa, surface. Dia macam hujah yang dia guna tu tak direct. Macam hujahnya lah, hujah yang kita baca tadi, hujah tu ada problem juga rupanya. Cerita tu pun masih lagi dipertikaikan dari segi periwayatannya. Okay. Kita balik semula kepada buku kita ni, iaitu muka surat 102. Kita tengok matan dia. Wallahu ta'ala yahdi man yasha'u fadlan minhu wa yudhillu man yasha'u 'adlan minhu wa idlaluhu khizlanuhu wa tafsirul khizlan alla yuwafiqul 'abdu ila ma yardahu wa huwa 'adlun minhu wa kadha 'uqubatil makhzul 'ala ma'siyah. Maksud dia, Allah Azza wa Jal memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki sebagai limpahan kurnianya. Allah Ta'ala beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki sebagai limpah kurnia dia kepada hamba tu. Allah Ta'ala menyesatkan dengan membiarkan siapa yang dikehendaki sesat sebagai keadilannya. Orang yang disesatkan itu bererti orang itu dibiarkan tanpa diberi bantuan. Tafsiran kepada tidak diberikan hidayah dan dibiarkan ialah Allah tidak memberi taufik, kemudahan untuk hamba melakukan apa yang diredai sebagai keadilannya. Demikian juga keadilan hukuman terhadap orang yang dibiarkan dalam keadaan maksiat. Okay. Sekarang ni nak sebut tentang dua benda, elemen utama dalam hidup, iaitu mencari hidayah dan tersesat. Okay. Dalam huraian dia sebut, hidayah adalah nikmat kurniaan Tuhan yang paling besar kepada manusia. Pengertian hidayah ialah diberikan panduan tentang kebenaran sehingga dapat mencapainya. Hidayah ni banyak kategori dia. Sebab tu dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi suruh kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku bermohon kepadamu al-huda, hidayah. Sebab hidayah ni dia bermula dengan kenal dan berakhir dengan mengikuti hidayah tu. Sebab dia ada orang kenal tapi dia tak ikut. Okay. Jadi hidayah tu ialah benda yang banyak diperlukan dalam hidup kita. Allah memberi hidayah kepada manusia melalui Al-Quran dan Rasulullah. Allah Ta'ala beri pada kita Al-Quran, kita boleh baca Quran, kita akan tengok bagaimana Quran itu memimpin kita ke arah hidayah. Dan juga hadis-hadis Nabi.
Mereka diberikan akal untuk memikirkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan bertindak mengikut tuntutannya. Bertindak mengikut tuntutannya. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya hidayah ni akan dapat diimplementasi oleh satu orang ataupun dapat dirasai oleh satu orang tu bila mana dia fikir benda tu. Kalau dia tak fikir, dia tak renung, dia tak teliti, dia tak akan dapat rasa fungsi hidayah tu dan bagaimana hidayah tu mengubah kehidupan dia. Semua manusia berpeluang mendapat hidayah, semua sekali. Tak terkira dia bangsa apa, dia orang duduk di belahan bumi mana pun. Okay. Sesiapa yang tidak mengendahkannya akan menjadi sesat dan jauh dari hidayah. Sebab tu kalau tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Ini dalam surah Fussilat. Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. Siapa-siapa yang tidak mengendahkan dirinya daripada mendengar peringatan-peringatan daripada Tuhan yang Maha Pemurah, iaitu Al-Quran. Nuqayyid, kami jadikan secara automatik orang yang tak endah kepada Quran, tak endah sunnah Nabi, tak rasa berminat pada benda-benda ni, tak nak dengar langsung. Tak nak dengar pengajian apa ke, huraian apa pada ayat Quran ke, dengar bunyi bacaan pun tak nak. Orang macam ni Tuhan sebut dalam surah Fussilat, nuqayyid lahu syaitanan. Kami sediakan bagi dia satu kawan rapat, iaitu syaitan, yang akan menjadi ganti kepada hidayah yang telah tidak dihiraukan oleh dia tu. Dia tak embuh pada hidayah, dia pun dapat syaitan automatik. Dia tak endah hidayah, kosong, dia tidak dihinggapi oleh apa-apa. Automatik Tuhan kata. Sebab perkataan nuqayyid ni maksudnya ialah bertampal dia dengan syaitan tu. Maknanya macam kena gam. Nuqayyid lahu syaitanan. Dalam surah Taha sebut, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Siapa-siapa yang berpaling daripada peringatan aku, kami jadikan kehidupan dia sempit. Sempit tu maksudnya emosi dia rasa tak lapang. Jiwa spiritual dia tu. Sebab tu pelaku-pelaku benda-benda yang tak betul, yang dilarang oleh syarak, biasanya dia akan rasa satu benda yang galat pada lubuk hati dia yang paling dalam. Kita tengok orang-orang yang bergelumang dengan benda-benda kita sebut sebagai dosa dan maksiat. Allah Ta'ala jadikan pada diri dia, walaupun dia buat, tapi dia ada satu benda yang dia tak lepas. Dia ada rasa ketakutan kalau orang tahu benda jahat yang dia buat. Ataupun dia satu orang yang jahat yang sudah dikenali, tapi dia tetap terfikir, ada tak orang lain yang akan jatuhkan dia, orang yang lebih jahat yang akan jatuhkan dia. Tak selamat dia. Sebab dia rasa akan ada satu benda yang akan stop dia. Bila-bila masa pun dia tak boleh nak agak, tapi pasti akan jadi. Dia akan tak boleh buat dah benda jahat ni. Sebab tu dia sebut dengan sempit. Walaupun dia ada kawasan ataupun dia telah tawan luas daripada benda lain ataupun daripada orang lain, tapi nak sebutnya ialah sempit tu tetap dia akan rasa. Okay. Sesiapa yang tidak mengendahkannya akan menjadi sesat dan jauh daripada hidayah. Orang yang memilih jalan petunjuk akan mendapat kemuliaan, dan sesiapa yang menolaknya akan mendapat kehinaan. Itu umumlah, mudah kita faham. Muka surat 103. Kesesatan manusia itu natijah daripada sikap dan amalan mereka. Satu orang tu tersesat kerana apa? Kerana dia yang menjerumuskan diri dia pada kesesatan. Sebab tu ayat-ayat dalam Al-Quran sebut tentang tidak boleh dan tak mampunya manusia menyalahkan Tuhan bila mana dia dimasukkan dalam neraka. Tak boleh. Walaupun dia sekarang dia rasa aku jadi jahat ni kerana begini. Tapi ada celah-celah yang dia tak perasan. Dia boleh keluar pun daripada kejahatan dia tu. Tapi dia cuba untuk menidakkan benda tu. Sini bolehlah dia nak menidakkan. Di akhirat nanti Tuhan akan buka satu-satu. Dan waktu tu baru dia tersedar.
dan baru dia rasa penyesalan dia. Okay. Kemudian dia sebut apa lagi? Allah tidak menciptakan manusia sejak dari awal sebagai sesat dan tidak pula secara fitrah pintu hatinya terkunci. Maknanya semua manusia fitrahnya akan nak kepada mentauhidkan Tuhan, nak berbakti kepada Tuhan. Ni fitrah semua orang. Dan dia akan rasa galak bila mana orang kata kuasa-kuasa hebat ni ada banyak. Dia akan rasa galak. Itu fitrah kepada mana-mana orang, fitrah pada budak kecil pun. Itu benda yang kita tahu. Sebab tu ada video satu orang, Mak Saleh lah ni, dia bawa anak dia ataupun anak dia baca beberapa verses daripada Bible cerita tentang ketuhanan Jesus. Anak dia argue tentang bagaimana pada diri Jesus itu berhimpun padanya lahud dan nasud, iaitu jiwa ketuhanan, zat ketuhanan dan juga jiwa kemanusiaan. Macam mana satu orang yang manusia tapi dalam masa yang sama dia Tuhan. Cuma jawapan ayah dia tu dia macam tak berapa kemah lah. Jawapan ayah dia tu dia kata, kita dapat maklumat macam tu kita percaya je. Kita tak boleh dalam bab keimanan ni kita paksa orang untuk percaya. Sebab tu dalam akidah Islam pun dia tidak meraihkan kaedah percaya bulat-bulat macam tu. Jana otak untuk fikir dan buang segala benda yang boleh meragukan. Cuma kadang-kadang kita ni terfikir dengan cara yang salah. Minggu lepas ada satu orang kawan saya waktu di Terengganu lah, ustaz juga. Dia ni duduk dalam satu kata apa, kerja di ibu pejabat polis bagi satu daerah. Ustaz lah, maknanya istilah kita bakar lah kot, istilah kita sekarang, Biro Agama dan Kaunseling ni. Okay. Dia kawan rapat dengan satu orang ni. Satu orang ni dia SB lah istilahnya, mudahnya dia perisik. Jadi dia antara kes yang dia ambil, dia ketua SB ni, dia ambil kes ialah mendapatkan maklumat tentang ajaran sesat yang tersebar di satu negeri ni. Jadi dia pun pergi tanya orang-orang yang terlibat, tapi orang yang dia tanya tu, orang yang join ajaran sesat tu tak tahulah dia tu SB, dia tu buat undercover lah. Okay. Tapi dengan sebab dia tu polis yang orang kata apa, tidak ada basic agama yang baik, dia diarahkan untuk ambil maklumat, tiba-tiba dia rasa minat pula dengan kawan tu. Dia pula jadi rasa macam betul juga apa dia sebut. Akhirnya soalan-soalan yang datang dalam slot-slot keagamaan yang dia buat di office dia tu, ustaz ni akan ditanya dengan soalan-soalan yang pelik semacam. Antara soalan yang dia tanya, Allah Ta'ala ni agama apa? Dia tanya, Allah Ta'ala agama apa? Sebenarnya soalan tu kita boleh counter mudah je sebenarnya. Allah Ta'ala kita tak boleh nisbahkan dia agama sebab dia peletak pada agama. Bila mana Quran kata inna dina indallahil Islam, benda tu dah settle lah. Lepas tu saya tanya, ni siapa? Dia kata ketua SB. Kenapa dia macam ni? Saya duk agak dah, mesti dia pergi soal siasat mana-mana kepala jangan sesat mana. Dia pun mengaku dia mula-mula ikut, tiba-tiba dia pun, dialah orang kerja undercover ni, dia akan masuk rapat, dia jadi macam pengikut dah kawan tu. Jadi dia pun terdengar lah kuliah. Lepas tu dia tidak seimbangkan dengan kuliah di masjid pula, ataupun dia tak pergi dapatkan penjernihan balik. Jadi nak kata apa, kadang-kadang kita ni dijana juga otak untuk fikir, tapi fikir benda-benda yang tak ada faedah. Fikir Allah Ta'ala agama apa, Jibril duk buat apa. Itu pemikiran yang tak beri apa-apa manfaat pun, tak memajukan umat Islam pun, tapi dia menjadi sarang kepada permulaan kesesatan nak masuk tu. Okay. Kemudian disebut sini, dia datangkan dalil daripada Al-Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ni nak sebut tentang kedudukan Al-Quran itu bayyinat, penerang kepada hidayah, dan juga furqan, pembeza antara benar dan salah. Fungsi Quran. Cuma Quran ni dia akan berfungsi dengan baik bila mana kita memenuhi hak-hak Al-Quran. Baca, faham, reti metodologi ataupun kita kata maksud sebenar Quran. Sebab belajar bahasa Arab semata-mata
tidak menjamin orang tu faham maksud Quran. Sebab Quran dia ada kaedah yang lebih dalam, lebih kata apa, menarik untuk digali lah. Lebih menarik untuk digali. Jadi orang yang baca Quran, orang yang nak dapat manfaat daripada Quran, memang dia kena buat sesuatu. Dia kena bergelumang dalam tu. Dia kena ambil masa lama baru dia nampak. Okay. Allah Azza wa Jalla menjelaskan hakikat kebenaran kepada semua hamba-Nya dengan diutuskan Rasul dan ditanzilkan Al-Quran. Yang ni umum dan mudah je lah. Yang tu saya tak baca dah kot sampai muka surat, habis muka surat tu. Okay. Jadi secara umumnya huraian yang nak sebut sini, satu orang dia dapat hidayah dengan sebab dia cari hidayah tu. Satu orang lagi dia akan dapat kesesatan, dia kena kesesatan dengan sebab dia yang jerumuskan diri dia ke arah kesesatan. Poin mudah daripada matan hidayah dan kesesatan ni nak sebut, kita sesat pun salah kita dapat hidayah pun kerana kita cari. Macam mana pun dia tak akan datang bergolek kepada orang tu. Dia tak akan tiba-tiba. Macam saya pernah sebut pada sebelum ni, kalau kita ada jawapan yang kita rasa kukuh di hadapan Tuhan sebagai alasan kenapa kita terjebak pada benda tu, tak apa. Kalau Tuhan tanya, kenapa kamu tak mentauhidkan aku? Tak sampai langsung, tak ada orang baca Quran, tak ada apa-apa, kitab apa pun tak sampai. Contoh orang-orang yang duduk di negara-negara yang memang tertutup, tak boleh. Apa kitab suci pun tak boleh. Komunis punya fahaman, tak boleh masuk. Okay. Kalau dia dibesarkan dalam situasi seperti itu, tak boleh keluar langsung, dihalang, sehingga dia tak pernah dengar apa tu Islam, apa tu tauhid, apa tu sunnah. Memang tak pernah sampai. Dan memang betul tak pernah sampai pada dia. Tak ada jalan boleh masuk. Dia ada urusan lain dia dengan Tuhan. Sama jugalah dengan orang-orang yang membesar dengan mencaci maki sahabat, iaitu golongan orang Syiah. Daripada kecil ni, daripada dalam perut mak lagi ni, memang diajar dah untuk caci Umar, caci Abu Bakar, yang duk angkat Ali dengan keluarga dia. Dan tak pernah orang beritahu siapakah Umar, siapakah Abu Bakar. Tak ada maklumat yang betul sampai pada dia. Dia ada keuzuran untuk bab tu. Dia ada keuzuran. Sebab tu kita tidak prejudis kepada penganut-penganut Syiah yang memang tak sampai maklumat betul. Tak sampai langsung. Ini ada urusan lain. Sebab tu ada orang dia kata, kalau amalan yang kita buat ni salah, orang-orang dulu yang duk buat tu, kalau dia betul tak tahu, tak sampai penerangan, dia ada urusan lain dia dengan Tuhan. Dia ada urusan lain dengan Tuhan. Sebab tu kita tengok sahabat-sahabat Nabi yang dia melakukan kesyirikan, masuk je Islam, dosa syirik hapus semua. Sebab apa? Syirik dalam keadaan jahil. Dia beza bila mana syirik dalam keadaan tahu benda tu syirik tapi nak buat juga. Dia ada beza benda tu. Kita yang degil nak pergi situ. Macam orang kata, jangan terlibat dengan dadah. Kita yang nak pergi. Kita nak pergi. Bukan tak ada maklumat, tak ada penerangan, sampai penerangan. Tapi kita yang pilih, kita tetap minat dengan benda tu. Salah kita. Kita tak boleh salahkan dadah tu yang tiba-tiba mari dekat saya. Tak boleh. Alasan tu tak terpakai. Itu benda yang kita nak tahu dalam bab hidayah. Hidayah perlu dicari. Tapi kalau kita cari dia tersekat, tak sampai, itu ada keuzuran. Kesesatan, kita yang jerumuskan diri kita. Kita yang jerumuskan diri kita ke dalam kesesatan. Jadi Tuhan dah beri kita panca indera apa semua ni, Tuhan dah beri kita macam-macam, kita yang kena berusaha untuk mendapatkan hidayah setakat yang kita mampu. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah pada kadar yang kamu mampu. Sebab tak semua orang kadar takwa dia sama. Menunjukkan pada kita kudrat kita ni lain-lain. Ada orang dia boleh langkau jauh, ada orang langkauan dia tak jauh, dia punya persekitaran dia dekat-dekat. Jadi dia beragama lah, dia mendapatkan maklumat agama dia dengan kadar yang dia mampu. Tapi dia kena usaha, dia tak boleh riba tangan. Takat ni lah kot. Ada dengar bunyi orang cakap lain sikit, tapi tak naklah pergi dengar apa benda dia, tak nak dengar penerangan. Sebab tu kau tengok Nabi, bila mana dia berinteraksi dengan sahabat-sahabat yang masih keliru ni, Nabi bukan menjadi orang yang menghalang. Nabi suruh pergi dengar orang kata apa, dengar bagi habis, lepas tu dapatkan clarification daripada Nabi balik.
betul ataupun tidak apa yang disebut. Itu cara yang sebenarnya mencari hidayah. Sebab tu kalau tengok Salman Al-Farisi, dia pergi jumpa orang ni, pergi jumpa orang ni, pergi jumpa orang ni, rahib ni, pendeta ni, untuk dapatkan jawapan yang paling menenangkan hati. Siapakah Nabi akhir zaman? Last sekali dia jumpa dengan satu orang pendeta. Pendeta tu kata, tak ada dah kawasan dataran dekat-dekat ni, tak ada dah. Yang last sekali kamu kena pergi ke Hijaz sana, baru kamu dapat jawapan. Cuma nak katanya lah, hidayah ni dia akan bertambah dengan jauhnya kita keluar daripada tempat yang kita berasal. Dia memang adat lumrah alam macam tu. Dia tak akan boleh orang yang duduk setempat, tak keluar mana-mana, tiba-tiba dia cerdik lebih daripada orang. Tak boleh. Sebab tu saya pernah sebut, dulu waktu saya belajar di Jordan ni, kita pernah tanya kepada pensyarah kita, kalau salat atas kenderaan, salat fardu atas kenderaan ni boleh ataupun tidak? Dia kata tak boleh. Salat fardu kena salat betul lah. Salat sunat boleh lah atas kenderaan. Lepas tu saya kata, tapi kalau jam teruk balik raya, dia kata tak berlaku benda tu. Dia tahu apa dia duduk Jordan? Dia tak pernah tengok orang Malaysia tak balik kampung. Dia tak pernah tengok orang berkampung atas tol Gombak tu sehari setengah. Tak berlaku di Jordan. Sebab bukan jenis amalan orang di negara sana. Asal raya je semua keluar naik kereta. Bukan. Saya cerita banyak kali dekat dia. Terjadi di Malaysia. Tak boleh. Semayang macam biasa. Bila mana kita tengok fatwa daripada Indonesia, baru ada. Sebab Indonesia pun mengalami benda yang sama macam kita. Dia orang punya macet, bila mana dia orang mudik. Istilah dia orang mudik lah. Raya je mudik. Balik kampung masing-masing. Dia orang punya jam. Dia orang bukan setakat side mirror kereta yang belaga, side mirror motor pun belaga. Punya teruk jam. Motor pun tak boleh celah. Orang yang pernah pergi Indonesia dia tahu. Sebab tu kena ubah ibu negara dia daripada Jakarta tukar ke lain. Sebab Jakarta tu dah pack dah orang. Tak boleh nak pergi dah. Di situ baru aplikasi hukum berubah. Sebab apa? Sebab kita tengok tempat orang. Selagi mana dia tak sampai tempat kita, lagi itulah dia tak tahu. Sebab tu bila mana kita sebut setengah-setengah benda, dia tak dapat tangkap. Sebab kakinya hanya duduk dalam negara tu je. Jadi hidayah ni ataupun ilmu pengetahuan akan bertambah pada satu orang. Dalam masa yang sama, hidayah pun akan bertambah bila mana dia pergi ke tempat orang lain. Sebab tu kita akan menghargai Islam kita bila mana kita pergi ke minoriti Islam. Kita tak akan rasa kita punya Islam ni bernilai berharga sehingga kita pergi dekat kawasan orang yang kurang pengamalan agama. Sebab tu dulu saya di Kemaman ni ada satu syarikat oil and gas, dia orang dihantar ke Turkmenistan. Turkmenistan ni stan country yang masih lagi kuat komunisme dia. Dia orang Islam, tapi dia punya kebiasaan Soviet Union dia tu kuat. Turkmen ni antara negara yang kaya. Dia ada hasil minyak yang banyak. Nak guna kepakaran Malaysia untuk jana hasil minyak dia macam negara Teluk duk buat. Negara Arab Teluk duk buat. Tapi dia ada satu perangai orang-orang negara dia ialah minda kelas ketiga. Kita sebut kena buat macam ni, dia tak nak dengar. Dia kata nak maju macam Jepun kena buat macam ni lah, nak maju macam negara ni kena buat macam ni. Dia pun kata kita tak nak maju macam Jepun, kita nak maju macam kita. Penat. Suruh beli pelampung yang elok sikit, takutlah platform minyak tu patah ke apa semua. Dia nak beli pelampung macam kolam renang tu, tak jadi. Tapi tak dengar kata, degil kata, tak pernah keluar. Kita pergi lalu azan tu, lepas tu kita bagi kesimpulan sikit. Secara umumnya sebagai kesimpulan, kalau kita tengok, hidayah tu akan bertambah dengan luasnya langkauan dan jangkauan satu orang tu. Dan kesesatan tu akan kena pada satu orang bila mana tebalnya kedegilan yang ada pada diri dia. Kalau dia degil, dia akan kekal dalam keadaan ataupun berada pada takut lama. Sebab matan yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah ni nak sebut pada kita bahawasanya Allah Ta'ala akan beri hidayah pada siapa yang dia nak bila mana dia berusaha ke arahnya. Dan satu orang tu akan masuk ke lembah kehinaan kerana diri dia yang delay kan datang hidayah dengan sebab kedegilan dia. Itulah sebagai kesimpulan akhirnya. Dan nanti insya-Allah kita akan sambung muka surat 104 tu. Gangguan-gangguan dalam mendapatkan hidayah ialah wujudnya syaitan yang mengganggu manusia. Ini ialah halangan-halangan yang perlu dilepasi oleh satu orang untuk didapat hidayah.
Cuma nanti kita akan tengok benda ni minggu depan lah. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.